Assalamualaikum, salam sejahtera. Hello everyone. Terima kasih kerana menonton. So dalam video ini saya akan sharekan berkenaan dengan software vMix, salah satu software pilihan untuk pengguna Windows desktop ataupun laptop untuk melakukan live production atau streaming ke Facebook atau YouTube. So dua channel yang popular, iaitu Facebook dan YouTube. Okey, so vMix ini adalah software base ataupun application base sama macam OBS, tetapi berbeza sedikit dengan StreamYard. StreamYard adalah web base, so bermaksud kita perlu install the software dalam laptop ataupun desktop, dan lebih baik jika desktop ataupun laptop kita mempunyai spesifikasi untuk multimedia yang agak baik. Saya sarankan laptop ataupun desktop kita mempunyai graphic card, SSD untuk hard disk, dan juga kalau Intel i5 ke atas, AMD maybe Ryzen above lah. Okay. So vMix ini adalah satu software yang premium, walaupun dia mempunyai free license, tetapi featuresnya sangatlah limited. Tetapi jika kita ingin subscribe kepada premium, eloklah kita download dahulu ataupun menggunakan dahulu free trial yang diberikan selama 60 hari atau 2 bulan, satu tempoh yang agak lama ya. So saya rasa anda tahu macam mana triknya untuk menggunakan trial lebih lama. Sila PM saya jika anda ingin mengetahui lebih lanjut. Okay, so jangan gunakan software pirate atau crack, sebab waktu sekarang ini ransomware, virus dan sebagainya sangat berleluasa ya. Okey, sebelum tu saya akan sharekan dia punya pricing. Okey, so macam yang saya cakap tadi, kita dapat menggunakan free trial selama 60 hari. Sebenarnya di masa PKP ataupun MCO COVID-19 April and March, vMix mengeluarkan tawaran untuk menggunakan selama 90 hari trial version. Okay, tetapi waktu sekarang ni hanya boleh menggunakan 60 hari. Okay, so dari segi comparison table yang kita dapat lihat di sini, saya sarankan kalau anda ingin subscribe kepada premium license, kita gunakan SD license yang mempunyai 4 overlay channel, dan harganya kalau convert kepada ringgit Malaysia lebih kurang 650 atau 640 macam tu. Okay, USD 150, 150 USD. Okay, macam yang saya sebutkan tadi, free trial dia memberikan kita features untuk menggunakan vMix Pro ya, satu features yang paling tinggi dalam premium license-nya yang berharga 1200 USD. So itu adalah satu tawaran yang baik daripada vMix sebagai satu option kepada kita, selain daripada menggunakan OBS yang memang percuma dan ya banyak pluginnya, tetapi kadang-kadang kita memerlukan latihan yang mendalam untuk menggunakan OBS. Okay, so boleh downloadkan vMix di laman web vMix. Filenya lebih kurang 400 lebih megabyte, dan gunakan license yang free ataupun free trial selama 60 hari dahulu. Okay, so sekarang kita pergi kepada vMix interface, user interface. Okay, so saya remove dulu yang ini. Okay, so ini adalah user interface untuk vMix. Kita dapat lihat di sini, saya terangkan sedikit ya. Ada output screen. So di sini viewer akan lihat apa yang berlaku di output screen. So saya type kat sini.
Dan kita juga ada screen preview untuk kita edit scene ataupun apa-apa input sebelum kita hantar kepada output. So bermaksud walaupun kita sedang dalam sesi live, kita masih lagi boleh edit scene yang berkenaan. So berbanding dengan OBS, mungkin OBS hanya kita bekerja dengan menggunakan satu screen output sahaja dan kita perlu set up scene tu lebih awal. Tetapi mungkin ada plugin yang saya tidak ketahui, sebab saya hanya menggunakan OBS ni dalam waktu yang singkat sebelum menggunakan vMix ya. So betulkan saya kalau saya silap. Okey. Dan di bawah ini kita dapat lihat tentang apa input yang kita boleh masukkan. So secara defaultnya diberikan dua blank input, dan di sebelah kanan sini adalah audio mixer untuk kita control segala input audio dan juga output audio. Okey. So kita dapat lihat di sini master audio mixer. Untuk segala audio akan dihantarkan kepada master dan dihantar kepada output. Okey, nampak macam complicated, tetapi jika anda gunakan kali kedua dan ketiga, saya rasa kita semua dapat mahir dengan cepat. Okey. Okey, kita cuba lakukan ataupun kita cuba set up a few scenes dalam vMix ini dalam waktu yang singkat. Okey, dan kita tengok hasilnya. Okey, di bawah sini kita ada add input, record, dan kita boleh ada external dan juga stream. So untuk stream kita boleh melakukan streaming kepada 3 channel yang basingan secara serentak, sama ada Facebook, 2 Facebook page atau 1 YouTube. Biasanya Facebook dan YouTube lah. Okey, dan juga kita boleh record untuk simpanan video kita selain daripada kita pergi kepada live streaming di sini. Okey, so gunakan button ini untuk record. So dia akan record apa yang berlaku di output di sini. Okey. So kita akan letakkan input. So dalam vMix ada pelbagai jenis input yang boleh dimasukkan. Okey, so kita lihat dahulu apa yang boleh dimasukkan dalam vMix. So kita boleh masukkan video dalam pelbagai format, dan kita boleh masukkan, okay, saya pergi kepada features yang biasa kita gunakan untuk live production. Okay, kita biasa masukkan kamera. So kita boleh masukkan pelbagai input kalau anda mempunyai kamera yang dari pelbagai sudut, sama ada kamera laptop, DSLR dan sebagainya. Okey. Dan satu perkara yang penting juga, vMix ni disupport NDI sama macam OBS ataupun Ecamm. Saya rasa pun support NDI. So NDI ini berfungsi jika kita ingin capture dalam laptop sendiri, dalam desktop ini yang saya gunakan, ataupun mungkin kita ada 2 ataupun 3 laptop ataupun desktop yang kita ingin masukkan dalam live production. So bermaksud laptop kedua atau ketiga, apa yang berlaku, kita boleh screen capture menggunakan NDI. Kenapa NDI? Dia akan memberikan speed seolah-olah itu adalah berlaku secara real time dengan host. Okey, sangat kurang lagnya lah. Okey, so ini kita tetapi laptop kedua atau ketiga kita perlu download vMix desktop capture. Okey, itu adalah satu software yang free. Okey, dan kita boleh masukkan apa lagi, image. Mungkin sebagai latar belakang, kita nak set up scene dan sebagainya. So you boleh masukkan frame background
dan dimasukkan fotos, kita boleh masukkan PowerPoint. Salah satu features yang bagus oleh vMix, PowerPoint kita ada built-in play button, so kita boleh control slide di dalam vMix. Kita boleh masukkan audio kalau nak masukkan MP3, lagu dan sebagainya, dan audio input daripada mikrofon jika anda mempunyai lebih daripada satu mikrofon. Okay. Dan dia ada virtual sets, template dan sebagainya, dan kat sini pun ada template title yang banyak, sama ada ticker ataupun scroll. Biasa di OBS kita buat scrolling text di bawah screen ya. Dan kita juga boleh masukkan web browser. vMix pun support web browser punya editing ataupun control di dalam vMix Production. So anda tidak perlu membuka web browser di luar vMix untuk melakukan live production ataupun streaming. Dan untuk free trial ini diberikan, macam saya cakap tadi, diberikan vMix Pro license, dan kita boleh gunakan selama 60 hari, dan kita boleh masukkan video call seramai 8 orang secara maksimum lah ya. Okay, bagusnya kalau menggunakan OBS biasanya kita akan menggunakan screen capture ataupun menggunakan NDI untuk masukkan audio dan video kepada software production. Tetapi untuk video call dalam vMix, guest ataupun orang yang kita jemput untuk dimasukkan melalui video call boleh melihat apa yang berlaku di output. So itu yang satu features yang bagus oleh vMix. Okay. Kita cuba setup. Kita masukkan image background dahulu. Okay, saya masukkan yang ini. So kita notice dalam setiap input yang kita masukkan ada overlay channel ya. Ini yang saya masukkan tadi. Kalau boleh kita ambil yang SD license kalau kita nak pergi kepada premium, sebab overlay channel dibagi kepada 4. Untuk free version hanya 1. Okey, apa maksud overlay channel ini? Dia berfungsi sebagai satu layer, sama macam OBS, dia dalam bentuk lapisan. Okey, so nombor 1 adalah yang paling belakang, nombor 4 yang adalah yang paling ke depan ya. Okey, mungkin kita tertanya kenapa 4 sahaja, tetapi sebenarnya setiap input dalam vMix kita boleh menggunakan 2 function sebagai layer, iaitu satu adalah di overlay channel dan satu adalah di multi view. So saya boleh klik setting di sini dan saya boleh klik multi view, dan kita boleh tambahkan lagi, walaupun kita mungkin ambil yang free version, sebenarnya multi view support sebanyak 10 layer, dan dia dah bagi template yang boleh kita gunakan di sini ya. Kita boleh masukkan template ini beberapa kali. Okey, ataupun kita boleh edit sendiri berapa input yang kita nak masukkan di bawah, kumpulkan di bawah satu input. Okey, so kita masukkan a few. Saya pergi kepada kamera. So saya boleh sebagai contoh saya masukkan kamera OEM device. Okey, anda boleh masukkan kamera, jika kamera anda ada built-in audio, anda boleh masukkan sekali built-in audio, ataupun untuk contoh ini sebab saya melakukan recording menggunakan software yang lain, so saya letakkan none and klik OK. Okey, so saya dah ada video daripada kamera. Dan notice kamera saya ada black area ataupun dikelilingi oleh kawasan yang hitam di sini, dan saya boleh removekan itu dengan menggunakan position. Okay, so saya boleh zoom in, zoom out, ataupun saya boleh zoom in, zoom out di sini. Saya tekan button shift dan scroll up untuk zoom out, dan scroll down untuk zoom in. Okay, dan saya boleh crop. Okay. Dan saya boleh removekan bahagian green screen di belakang ini dengan menggunakan color key dan chroma key ya. Saya pilih dahulu.
Saya tick dan saya boleh removekan. Nampak simple sahaja stepnya. So sekarang saya masih lagi viewers tak nampak kamera ini sebab kita belum hantar kepada output di sini. So untuk kita bagi nampak kamera ini, kita perlu hantar kepada output menggunakan overlay channel. Ataupun menggunakan cut quick play button di bawah ini ya. Quick play ataupun cut button. So biasanya saya menggunakan overlay channel. Sorry. So saya ubah dulu kedudukannya. Saya klik balik setting dan pergi kepada position, dan saya boleh letakkan di sudut yang bagus untuk dilihat. Dan saya boleh letakkan ini sebagai nombor 2 dan background sebagai nombor 1. So kalau saya letakkan background yang nombor 3, dia akan di hadapan kamera. So saya tak akan nampak kamera saya. So saya off channel overlay channel nombor 3. So seterusnya saya boleh masukkan juga background yang frame background. Contohnya, so saya ambil yang frame. So tak nampak ada kesannya lagi sebab saya kena letakkan yang blank dahulu. Let's say saya letakkan nombor 1 yang blank, nombor 2 adalah frame, so nombor 3 adalah kamera saya. So kita nampak kawasan yang hitam ini adalah kawasan transparent ataupun apa yang kita boleh masukkan konten dalam ini. Ini lebih appearance yang lebih cantik lah. So kita boleh letakkan frame ni title, description di atas sini, dan mungkin logo dan apa-apa yang kita boleh masukkan. Biasa ticker juga, scrolling text di sini dalam OBS. Sama saja. So next, sebagai contoh saya letak apa lagi ya? PowerPoint. So saya boleh letakkan PowerPoint di sini. Macam yang saya sebutkan dalam a few minutes ago. Untuk PowerPoint saya hantar dulu kepada preview sebelum saya hantar kepada output. So di sinilah kita boleh edit dahulu. And then saya boleh zoom out supaya dia boleh berada di tempat yang betul. Agak-agak lah so untuk masukkan di bawah screen ini, make sure dia di belakang. So frame di tempat yang kedua. Notice kalau saya tekan 1 yang blank tadi, channel 1 dia akan automatically off. So jika anda mempunyai mikrofon, anda boleh masukkan audio input dan pilih mikrofon yang ada yang digunakan untuk menghasilkan production. Dan seterusnya saya boleh letakkan title. So ada banyak template yang boleh digunakan di sini dalam vMix. So kita boleh set up production dengan cepat menggunakan template-template yang diberikan. So ada pelbagai jenis template. So sebagai contoh saya just nak menggunakan yang simple. So saya ambil yang ini. So saya hantar dulu kepada preview untuk kita lihat, untuk kita set up. So kita ada headline dan description. So di sini kita akan editkan teksnya. So sebagai contoh saya letakkan headline ini sebagai going live in. So ada description text. So description text ni mungkin kadang-kadang kita letakkan headline ni sebagai nama orang, description sebagai jawatan dan sebagainya. Cuma untuk video ni saya letakkan description-nya countdown timer. So dalam vMix dia ada countdown timer, tak perlu anda download daripada third party software. So kita gunakan clock kat sini, dan biasanya kita letak countdown timer 5 minutes, 3 minutes sebelum kita pergi kepada live production.
Okay, so saya gunakan countdown to time. So lebih kurang 1.30 pagi sekarang ni ya. Saya baru selesai melakukan satu kerja. Sebab itu saya share pada anda semua tentang payment secara cepat. Okay, so saya pergi kepada 1.35. Sekarang 1.40 lah ya. Untuk kita lihat, so dia adalah AM. Alright. Okay, so kita nampak going live in 7 minutes and 40 something second. Okay, so untuk kita lihat, kita nampak di sini kita ada satu lagi channel yang kita tidak gunakan, iaitu channel number 4. Okay, so kalau anda nak kamera anda di depan title ini, anda boleh gunakan ini sebagai channel number 3 dan ini sebagai number 4. Okay, so nanti bila kita klik overlay channel, kita klik, dia adalah toggle switch ya. Apa maksud toggle switch? Kita klik dia on dan kita klik lagi dia akan off. So saya on kan. Okay, saya klik lagi sekali dia akan off. Sama juga untuk semua input yang lain. Okay. Okay, apa lagi yang kita boleh buat? Okay, so saya tunjukkan contoh. Okay, bila kita dah go live, okay, kita mungkin nak masukkan ticker. Saya klik balik title dan saya pilih GT ticker. Saya ambil yang simple. Okay, dia ada yang simple kat sini. Okay, dan kita ambil yang sebagai contoh saja ya. Saya ambil yang ini. Okay, hantar kepada preview untuk edit. Okay, macam mana nak hantar? Kita just klik sekali saja ya untuk preview. Okay, so kita ada pelbagai teks. So scrolling akan berada di sini. Okay, so saya tak nak edit yang default ini sebab ini adalah satu demonstration saja. Okay, so untuk kita hantar kepada output, kita tekan overlay channel. So kita tekan 4. Okay, so kalau nak masukkan kamera, kita hantar kamera kat sini. Dan kita notice kalau saya on kan, dia akan bertindan dengan kawasan sini. So saya perlu naikkan sedikit. Saya pergi pada position dan mungkin saya up sikit. Okay, barulah saya on saya punya kamera. Okay, saya onkan sini. Alright, so nampak saya punya production lebih kurang macam ni lah. Okay, untuk slide, so kita boleh control slide. Okay, let's say this is test slide and then go to the content number 1. Okay, bla bla bla, content number 2. Okay, next dan sebagainya. Okay, so ini satu contoh apa yang kita boleh buat dan ni boleh save this setup untuk kita gunakan pada waktu yang akan datang. Atau anda boleh terus pergi kepada stream dan kita ada 3 channel serentak yang boleh kita masukkan. Untuk Facebook sangatlah simple. Anda boleh klik Facebook setting dan login dengan menggunakan ID anda. Okay, saya klik kat sini. So kita nampak. Okay, so saya dah login. Ni boleh sharekan apa page atau group yang anda sebagai admin ya. Okay, kalau untuk test, anda boleh letakkan only me untuk test your live production lah. Okay, so saya tak nak ubah settingnya. Okay, contoh yang lain. Dalam vMix ini kita boleh juga masukkan virtual set. So kita ada pelbagai virtual set di sini dan saya ambil satu contoh. Okay, kita ambil yang ini. Okay, so semua input di sini anda boleh minimize dengan right click atau anda boleh susun dia dengan drag and drop. Susun
mengikut sequence lah. Sebab kita menggunakan overlay channel 1, 2, 3, 4, biasanya kita akan susun nombor 1 di paling kiri dan nombor 4 paling kanan lah, supaya tidak terlalu tidak terlalu kelam kabut semasa anda tekan overlay channel. Okey, kembali kepada virtual set. Okay, saya hantar dulu kepada production macam biasa untuk kita testkan. Belum lagi dihantar kepada live production. Hujan lebat. Okey. So virtual set ini kita nampak ada A, 1, 2, 3 dan ada latar belakang, ada gambar dan sebagainya. Kita boleh tukar di sini dengan menggunakan setup. Okey, so virtual set dia ada kamera kat sini. So dia ada fast, medium, slow and cut. So ini hanyalah transition sahajalah, so transition effect. So let's say saya menggunakan fast, so saya boleh zoom, so check pergerakannya lebih cepat. Kalau saya pergi kepada slow, gerakannya nampak slow. Okey, so saya menggunakan fast kat sini dan saya setupkan, saya nak masukkan gambar orang dahulu di A. So saya gunakan talent A dan saya masukkan kamera saya. Okey, nampak dia sengit ke tepi. So saya boleh edit. Okey, letakkan di tempat yang betul. Alright. So saya boleh kecilkan sikit, nampak macam giant kursi. Giant kan? Kursi macam tinggi pula. Okey, so saya akan kecilkan sikit. Nampak. Okey, nampak. Tenggelam pula. Okey. Alright. Okey, di nombor 3 mungkin saya masukkan okey, saya masukkan input dahulu. Saya masukkan logo ya, logo. So pergi kepada image, saya masukkan vMix logo. Okey, untuk nombor 3 saya masukkan vMix logo. Alright, so ada vMix kat situ. So anda boleh masukkan logo yang berkenaan lah. Okey, so apa lagi yang boleh dibuat? Skyline adalah di belakang sini. So saya boleh tukar skyline dengan apa-apa gambar, background. Okey, lagi apa lagi ya? Okey, nombor 1. Okey, setup nombor 1 adalah screen 1. So mungkin kat sini saya nak masukkan slide saya. Okey, where is the slide? Okey, kat sini. So cuma screennya lebih kecil lah ya. Ini mungkin kita boleh masukkan gambar, video dan sebagainya. Sama juga di screen nombor 2. Anda boleh masukkan, let's say, apa lagi yang belum ada. Okey, mungkin saya nombor 2 ni saya nak letak browser. Okey, saya boleh klik web browser. So nanti saya masukkan google.com. Okey, so saya hantar dulu kepada production. So nanti yang browser di dalam vMix kita boleh, dia berfungsi ya. Tak perlu kita menggunakan, saya keyboard enable, mungkin saya boleh letak online learning. Cuma screennya lebih kecil lah ya. Okey, saya Google search. Okay, so dia berfungsi. Cuma masalah kita adalah screennya kecil. Kalau mata kita okey, so boleh. Ataupun kalau anda nak share web browser, anda boleh gunakan screen capture ataupun desktop capture. Saya boleh buka dahulu Google Chrome dan sebagainya. So kita boleh nampak kat sini local desktop capture. So ini NDI kalau anda menggunakan laptop kedua ataupun laptop ketiga ataupun desktop. Dan syaratnya adalah anda connect kepada internet yang sama. So biasanya kita connect kepada LAN lah, local area network, ataupun supaya speed internet yang lebih cepat. Okay, so saya cancel yang ini. So macam saya cakap tadi, screen number 3 saya nak letakkan web browser. Okay, so saya boleh nampak. Sorry, screen number, oh alamak, saya tertukar. Screen number 3 is actually logo. Okay, screen number 2 adalah web browser. Okay, so kita tengok kat situ. Cuma mungkin kalau kecil kita boleh, okay, untuk zoom kat sini, zoom yang kedua kita nak pergi kepada yang
skrin kedua. So saya klik yang ni dulu dan saya boleh editkan position zoom-nya. Okay, saya zoomkan dan saya gerakkan di sini. Okay. So bila saya klik zoom, saya klik yang ini dan saya klik ini. Alright. So ya, saya ulang balik. Zoom nombor 2. Alright, okay. So ini okay, zoom nombor 2. Okay, yang ini saya nak screen nombor 3. Saya double klik. Saya zoom juga nombor 3. Saya gerakkan. Zoom lagi. Okay. So untuk zoom ini saya pun nak dekatkan lagi. Saya boleh zoom lagi. Alright. Okay. Okay, I'll zoom. Okay, so bila kita dah siap, kita boleh hantar kepada production. So kita boleh offkan yang lain. Okay, so kita boleh masukkan ini sebagai nombor 2. Okay, nampak dah macam pembaca berita. So during the live ataupun saya boleh masukkan yang ini tadi. Okay, so kalau anda ada logo dan sebagainya, anda boleh masukkan di sini, bergantung kepada apa yang anda nak set up. Okay, so semasa live anda boleh main dengan zoom. Okay, ni out, in dan sini. Okay, so ini yang berlaku di output. Okay, saya rasa dah cukup lama. Terima kasih kerana menonton. So harap anda boleh mencuba dahulu trial version untuk vMix. So harap membantu anda dalam live production ataupun recording video untuk pembelajaran. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum.